Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua berada di dalam keadaan sehat hendaknya untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Hari ini kita akan membuat satu kemahiran ataupun kita akan membuat pengukuhan tentang tajuk yang pernah kita pelajari sebelum ini ya. Jadi untuk itu murid-murid ya, sila sila rujuk buku teks ya. Sila rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 ya. Muka surat 40. Okey, muka surat 40. Ya. Pengukuhan, baca, petikkan, kemudian edit dan murnikan. Tulis jawapan dalam buku latihan ataupun dalam buku tulislah. Di mana tajuknya ialah impianku terlaksana. Dalam tajuk impianku terlaksana ini terdapat ya beberapa perkataan yang salah ejaannya, ya, beberapa perkataan yang salah ya dari segi penggunaan katanya. Dalam ayat tersebut tidak sesuai penggunaan katanya. Kemudian mungkin ada ya tidak tertinggal tanda baca ya. Tanda baca seperti huruf besar, tanda noktah, koma dan sebagainya lah. Jadi kita akan kenal pasti di dalam teks ya, petikan ini, di dalam petikan ini ya, tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Okey. Kita akan lihat perenggan demi perenggan ya. Okey, murid-murid. Jadi kita lihat ya. Tajuknya impianku terlaksana ya. Impian ni ialah angan-angan ataupun sesuatu yang diangankan, yang diimpikan. Ya, impianku terlaksana. Okey, baca, petikkan, kemudian edit dan murnikan. Ya, tulis jawapan dalam buku latihan ya. Okey. Jadi petikkan ini adalah tentang satu tempat yang dinamakan Santuari Kelah Tasik Kenyir. Ya, Santuari Kelah Tasik Kenyir. Santuari ini ialah kawasan perlindungan. Maksud santuari ini ialah kawasan perlindungan. Jadi di sini kawasan perlindungan Kelah. Kelah ni adalah nama sejenis ikan. Ini ikannya. Ya, gambarnya. Ini ikannya. Kemudian jadi di tempat ini ya, di Tasik Kenyir ini ada satu tempat perlindungan ikan kelah. Ya. Mandi dengan ribuan ikan kelah. Ini adalah tempat pelancongan di mana mereka yang datang ataupun pergi ke tempat ini boleh mandi bersama dengan ikan kelah, dengan ribuan ikan kelah. Boleh bermain-main dengan ikan kelah. Contoh ini. Ya, ni mereka ni, pelancong-pelancong ataupun pelawat ni, mereka mandi-mandi dengan ikan kelah. Banyak ikan kelah di sini ya. Semuanya jinak-jinak. Boleh dipegang, tapi tidak boleh ditangkap lah, tak boleh bawa balik. Ya, sebab ianya kawasan perlindungan. Sanctuary tadi. Ya. Ni. Kalau kita lihat ya, seorang pelawat ni mandi dengan ikan kelah ni, banyak ikan kelah ni. Semua jinak-jinak. Ya, boleh beri dia makan.
Sampai di sini kita belilah makanan je yang ada dijual sini, berilah dia makan, dia akan datang. Okey. Itu Century Kelah Tasik Kenyir ya. Tasik Kenyir ni terletak di Terengganu. Okey, kita lihat rangkap demi perenggan demi perenggan. Hanif tidak mensangka sama sekali impiannya untuk ke santuari ikan kelah di Tasik Kenyir, Terengganu telah mencapai. Selama ini dia hanya menontonnya di kaca televisyen. Okey, di sini ada beberapa kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan sebagainya lah. Kita lihat satu persatu. Hanif tidak mensangka sama sekali. Okey, dalam ayat ini kesalahan yang pertama ialah penggunaan ni, ejaan ni. Mensangka. Kata asal dia sangka. Bila diletakkan imbuhan me, kita tak boleh eja dia begini, mensangka. Ya? Nanti kita lihat bagaimanakah ejaannya yang betul. Kita kenal pasti dahulu mana yang salah. Kemudian yang kedua, mencapai. Ya. Impiannya untuk ke santuari ikan kelah di Tasik Kenyir, Terengganu telah mencapai. Ini penggunaan kata yang tidak tepat. Ya. Selama ini dia hanya menontonnya. Ini selama ya, perkataan selama. Kenapa ini salah? Nanti sekejap lagi kita ya pelajari ya. Kemudian menontonnya. Ini pun salah. Ya. Dari segi ejaan. Kemudian television pun salah dari segi ejaan. Okey. Jadi kita lihat yang betulnya bagaimana. Okey. Mensangka ini ejaan yang betul dia ialah menyangka. Menyangka. NYA ya, bukan NSA. Ya, menyangka. Kemudian tercapai bukan mencapai. Ya, penggunaan kata mencapai ini salah. Impiannya untuk ke santuari ikan kelah di Tasik Kenyir, Terengganu telah tercapai, bukan mencapai. Kemudian selepas perkataan tercapai ini ada tanda noktah di sini, tanda titik. Jadi bila ada tanda titik di sini sudah tentulah huruf S ni mesti ditulis dengan huruf besar, bukannya huruf kecil, huruf besar. Okey, selama ini dia hanya menontonnya. Ejaan menontonnya salah, bukan NU. NUNTUN. Ejaannya U ni diganti dengan O, menontonnya. Asalnya ialah perkataan tonton, TON. Bila diletakkan imbuhan me, dia jadi menonton, menontonnya di kaca televisyen, bukan televisen. Okey. Jadi televisyen, TELEVISYEN, televisyen. Ya, di sini bukan SEN. Okey. Itu rangkap yang pertama. Itu perenggan yang pertama ya. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perenggan yang pertama. 1 2 3 4 5 6. Termasuk titik tata noktah tadi adalah 6 kesalahan. Okey. Baik, kita lihat pula perenggan yang kedua. Hanif, apa yang kamu tunggu lagi? Cepatlah ke sini. Ikan banyak kelah di sini. Tolong bawa memakan ikan yang kamu beli tadi. Panggil ayahnya. Kita lihat satu-satu. Hanif, apa yang kamu tunggu lagi? Ada tak kesalahan di sini? Ya, ada satu, iaitu apa. Jadi bagaimana kita nak editnya? Kita lihat sekejap lagi ya. Kemudian ikan banyak kelah di sini. Bunyi ayat ini pelik, macam tidak tersusun. Ikan banyak kelah di sini. Ya. Okey, kemudian
Tolong bawa memakan ikan yang kamu beli tadi. Panggil ayahnya. Okey. Jadi apa ini ialah kita kena gantikan dengan apakah. Maksud dia ianya tertinggal partikel kah ini. Hanif, apakah? Bukan apa. Apakah yang kamu tunggu lagi? Cepatlah ke sini. Cepatlah ke sini ni tak ada masalah. Ikan banyak kelah di sini. Jadi susunan perkataan itu tidak betul. Sepatutnya ikan kelah banyak di sini. Ya, bukan ikan banyak kelah di sini ya. Kemudian tolong bawa memakan. Jadi perkataannya betul ialah makanan. Tolong bawa makanan ikan yang kamu beli tadi. Panggil ayahnya. Ya, itu 3 kesalahan yang terdapat dalam perenggan kedua. Baik, kita lihat perenggan yang ketiga. Baiklah, ayah, jawab Hanif yang baru tersedar daripada lamunannya. Hanif hanya bersenyum dan berjalan dengan lincahnya ke arah ayahnya. Okey. Jadi di sini pun ada kesalahan. Okey, yang pertama ialah ejaan lamunan. Lamunan. Ya. Angan-angan. Lamunan. Kemudian bersenyum. Perkataan bersenyum itu salah ya dari segi penggunaan imbuhan. Salah ya. Okey. Sepatutnya lamunan ini ejaannya ialah Lamunanya. Lamunanya, bukan lamon. O ni tidak ada ya. O ni digantikan dengan U. Okey, lamunanya. Jangan dia lah. Kemudian bersenyum ini, penggunaan imbuhan ber ini tidak sesuai. Ya, sepatutnya tersenyum, bukan bersenyum. Hanif hanya tersenyum dan berjalan dengan lincahnya ke arah ayahnya. Okey, ada 2 sahaja kesalahan dalam perenggan ketiga ya. Okey, kita lihat perenggan seterusnya. Wah, banyaknya ikan kelah. Bolehkah kita menambil ikan ini untuk kita pelihara? Tanya Hanif. Kalau kamu lihat di sini, wah, ini ialah kata seru. Kata seru mesti ada tanda seru. Kalau kamu masih ingat lagi ya, dalam pembelajaran yang dahulu, kata seru, wah, amboi, cis, aduh, ya, mesti ada tanda seru. Jadi di manakah kita nak letakkan tanda seru tersebut? Okey, di sini. Wah, banyaknya ikan kelah. Tanda seru di sini. Itu sebab bolehkah ini B ni ditulis dengan huruf besar. Sebab selepas tanda seru mesti perkataan yang nak ditulis mesti dimulakan dengan huruf besar selepas tanda seru. Okey. Kemudian menambil, ejaannya salah. Asal dia perkataan ambil. Bila diletakkan imbuhan dia tidak boleh eja menambil begini. Okey. Jadi tanda seru ini letak di sini ya, tanda seru. Kemudian perkataan menambil itu yang betulnya ialah mengambil. Mengambil. Ya, bukan menambil ya. Jadi itu 2 kesalahan yang terdapat dalam perenggan ini. Kemudian seterusnya, tidak boleh Hanif, ikan-ikan di situ hanya untuk pemeliharaan. Untuk menangkap atau memusnahkan habitatnya tidak dibenarkan sesiapa. Ya. Maksudnya ialah tak bolehlah
nak ambil ikan di situ. Ya, tujuannya ialah untuk pemeliharaan. Ya, berasal daripada perkataan pulih dan pelihara, memulih dan memelihara. Jadi perkataan yang cikgu hitamkan ini adalah salah dari segi susunan ayatnya, perkataannya. Untuk menangkap atau memusnahkan habitatnya tidak dibenarkan sesiapa. Ya, habitat ni ialah kawasan ataupun tempat haiwan ataupun tumbuhan, ya, hidup secara semula jadi di kawasan tersebut. Ya, kawasan tersebut memang kawasan semula jadi, sama ada haiwan ataupun tumbuhan tersebut. Itu kita kata habitat. Jadi bagaimanakah ayatnya yang betul? Jadi ayatnya yang betul ialah sesiapa pun tidak dibenarkan untuk menangkap atau memusnahkan habitatnya. Ini ya, perkataan yang cikgu hitamkan ini sepatutnya digantikan dengan yang ini. Ya, sesiapa pun tidak dibenarkan untuk menangkap atau memusnahkan habitatnya. Sesiapa ni hendaklah ditulis dahulu, bukannya dikemudiankan. Kemudian dari segi susunan perkataannya mesti seperti ini. Ya, itu kesalahan dalam perenggan ini dari segi susunan perkataan. Oke, kemudian sebelum 3 jam berada di situ, mereka datang ke tempat penginapan. Oke, jadi di sini yang pertama kesalahannya ialah dari segi penggunaan kata. Sebelum ini tidak sesuai. Ya, sebelum 3 jam berada di situ, salah, janggal bunyinya ya. Kemudian datang ni pun salah penggunaan katanya. Jadi yang betulnya ialah setelah. Sebelum ini gantikan dengan setelah. Setelah 3 jam berada di situ, mereka pulang ke tempat penginapan. Pulang ataupun balik. Ya, pulang pun boleh, balik pun boleh. Jadi ini dua, penggunaan kata yang tidak sesuai ya. Dua, sebelum dan juga datang ni tak sesuai. Gantikan dengan yang ini. Okey. Jadi itu tadi murid-murid ya. Ya, kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam petikan tersebut. Jadi tugasan kamu ialah ya, kamu tulis dalam buku tulis bahasa Melayu petikan yang betul, yang telah diedit ataupun yang telah dimurnikan, yang telah dibetulkan. Ya, tulis dalam buku tulis bahasa Melayu. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan ini dengan baik. Ya, sila tulis dengan menggunakan tulisan yang kemas, tulisan yang terang, mudah untuk dibaca. Pastikan setiap huruf yang hendak ditulis itu kemas dan bentuk dia betul bentuknya. Okey. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.